Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayang buat semua. Pertama-tamanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan limpah kurnianya masih dapat untuk kita bersua muka meskipun menerusi atas talian tanpa ada halangan sedikit pun serta dalam keadaan yang sejahtera dan sihat dengan hendaknya. Tidak lupa juga selawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya dan sinar ke atas umatnya daripada kegelapan jahiliah, yakni Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sebelum saya memulakan pidato saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi ialah Nur Hazirah binti Azan dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling tahun 2. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pidato yang saya akan sampaikan pada hari ini akan membincangkan satu tajuk yang agak signifikan dan hangat dibicarakan secara maya di laman sosial seperti Facebook, Twitter dan pelbagai laman sosial yang berkaitan, iaitu bertajuk Bangkitlah Remaja Islam. Tajuk ini sangat perlu diberi perhatian oleh anak-anak dan remaja-remaja dan selaras dengan hasrat saya untuk memberi kesedaran kepada golongan remaja yang sedang mencari erti kehidupan. Golongan remaja adalah salah satu aset yang terpenting yang menjamin kemajuan sesebuah negara dalam pelbagai aspek yang penting. Jiwa remaja yang sedang bergolak dan mengalami proses kematangan ini sangat memerlukan pendedahan yang sewajarnya bagi mereka mengenali diri mereka dengan lebih mendalam. Mereka perlu digilap dan dibentuk dengan acuan yang terbaik bagi melahirkan satu model yang berkualiti sesuai dengan cita-cita negara menuju ke arah wawasan yang gemilang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, remaja ditakrifkan mulai dewasa dan sudah akhir balil. Mereka pada umumnya mempunyai perasaan yang berlainan di dalam kehidupan mereka kerana peralihan masa, iaitu dari kanak-kanak kepada dewasa, dan juga atas beberapa faktor yang lain seperti tempat tinggal, pergaulan, rakan sebaya dan budaya hidup mereka. Selain itu, menurut Faridah Muhammad Tab, siapakah remaja ini? Remaja merupakan golongan yang berumur dalam lingkungan 13 tahun sehingga 20 tahun. Menurut beliau lagi, zaman remaja adalah suatu proses mencapai dan memperoleh sikap dan kepercayaan yang diperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Persoalan tentang siapakah aku seringkali bermain-main dalam lubuk fikiran remaja dalam usaha mereka mencari siapakah diri mereka, apakah identiti mereka. Dalam tempoh yang kritikal ini, mereka mudah sekali terdedah dengan pelbagai perkara sama ada positif ataupun negatif, baik ataupun buruk. Oleh itu, keluarga, persekitaran dan rakan sebaya adalah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak dan sahsiah remaja. Jika seseorang remaja itu terdedah kepada perkara positif, maka baiklah akhlaknya, dan jika remaja tersebut terdedah dengan perkara yang negatif, maka buruklah akhlaknya. Remaja yang terdedah dengan akhlak Islamiah sesungguhnya sedang membawa diri mereka ke arah nilai-nilai Islam yang diterapkan kepada mereka dan secara tidak langsung menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon mereka. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak yang terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya dengan pasangannya. Tuntasnya, remaja mempunyai akhlak yang hasanah, mempunyai iman yang sempurna, sekaligus mampu membawa kepada kebangkitan remaja dalam menerajui
pelbagai aspek yang penting serta membawa nilai-nilai Islam dalam membangun sesebuah negara supaya negara dapat mencapai tamadun yang hadari, bebas dari cengkaman budaya barat yang semakin menular dalam kalangan remaja yang membawa kepada keruntuhan akhlak dan moral remaja pada hari ini. Benarlah pepatah Melayu berkata, kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora, dicampak ke bumi menjadi penawar. Para hadirin yang dihormati, kepentingan budaya ilmu telah diakui oleh seluruh masyarakat dunia sama ada di dalam tamadun Islam maupun Barat. Sebagaimana surah yang pertama diturunkan iaitu surah Al-Alaq adalah mengenai ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sehubungan itu, ayat di atas dengan jelasnya menyatakan bahawa manusia itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Namun dengan rahmat dan nikmat Allah yang tidak terhitung, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan satu medium bagi kita untuk belajar sesuatu yang tidak diketahui, iaitu melalui pembacaan Iqra. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah pengertian ilmu? Menurut Irvan Eldar Dafrita, ilmu adalah merupakan suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Menurut Islam pula, ilmu itu terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi, apakah perkaitan remaja dan kepentingan budaya ilmu? Remaja dan ilmu seharusnya tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan mereka. Sewajarnya, para remaja hendaklah saling melazimi budaya ilmu dengan pelbagai kaedah seperti membaca. Membaca merupakan satu elemen yang asas dalam kerangka budaya ilmu. Daripada aktiviti membaca, pelbagai cabaran ilmu lain yang akan muncul seperti berfikir, berbincang, membuat kajian dan seterusnya menulis untuk menyampaikan kepada manusia lain. Remaja yang mengaplikasikan budaya membaca ini lebih luas skop pandangan mereka. Pada abad ke-20 yang penuh dengan teknologi, remaja Islam kini semakin leka dengan permainan-permainan alam maya seperti media sosial, game atas talian dan sebagainya yang menyebabkan remaja semakin tidak berminat dengan membaca akibat ketagihan daripada wabak teknologi ini. Dapat dilihat dengan teliti, kebelakangan ini menular aplikasi TikTok dalam kalangan pengguna media sosial. Implikasi daripada aplikasi ini, ramai yang mulai lalai sehingga lupa akan solat dan membuang masa. Seharusnya, masa yang terluang digunakan untuk perkara yang bermanfaat, tetapi digunakan untuk perkara yang lara. Akibatnya, remaja semakin hilang jati diri dan pegangan, malahan kurang pendedahan kepada dunia luar yang sebenar kerana asyik dengan telefon pintar masing-masing. Hadirin hadirat sekalian, mari kita lihat golongan ilmuwan ketika era kegemilangan Islam. Nama tokoh-tokoh besar ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al-Jahiz, Ibn Haytham, Al-Khawarizmi dan Al-Ghazali. Mereka merupakan golongan ilmuwan yang masyhur dalam Islam dan merupakan titik tolak pertukaran bagi kelahiran tamadun barat yang maju. Walau bagaimanapun, remaja-remaja moden ini kurang mengenali tokoh-tokoh ilmuwan Islam asbab kurang membaca dan kurang keinginan untuk mengetahui tokoh-tokoh Islam. Golongan ini didedahkan sedari kecil dengan tokoh-tokoh ilmuwan barat, padahal pelopor-pelopor kepada ilmu yang ada sekarang ialah ilmuwan Islam yang terdahulu. Seterusnya, budaya ilmu dalam kalangan remaja hendaklah ditimba dengan adab dan akhlak. Ilmu yang tiada roh akan melahirkan manusia-manusia yang kehilangan adab. Kesannya dapat dilihat pada hari ini. Semakin berilmu seseorang, semakin banyak kejahatan dan kerosakan yang dilakukan oleh golongan berilmu tanpa adab ini. Contohnya, kita boleh lihat pada dewasa ini, berapa banyak golongan yang cerdik pandai menjadi pemimpin masyarakat yang terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral seperti rasuah, pembunuhan, gila kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Hal ini merupakan perkara yang menggusarkan
kerana dibimbangi golongan remaja akan menjadikan golongan ini sebagai role model tanpa sedar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, telah timbul bencana di daratan dan di lautan kerana hasil usaha tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan yang buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum pada ayat yang ke-41. Kesimpulannya, ilmu merupakan satu komponen yang penting bagi membentuk remaja yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ilmu yang berpandungkan kalimah tauhid la ilaha illallah akan melahirkan manusia yang beradab dan sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep budaya ilmu dalam kalangan remaja Islam perlu dipraktikkan dan diajarkan kepada mereka sedari kecil, terutamanya oleh ibu bapa. Benarlah kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Akhir kata, saya mengharapkan pidato yang saya sampaikan ini dapat memberi kesedaran kepada kita mengenai bangkitlah remaja Islam, dapat memberi manfaat kepada para hadirin sekalian, serta dapatlah sama-sama kita menyebarkan input daripada pidato ini kepada remaja-remaja di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.